Salam sejahtera dan salam sahabatku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan mewujudkan tempat transit gelandangan TTG sementara dan pusat sokongan komuniti sosial di bahagian Miri. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, kedua-dua perkara itu adalah sebahagian daripada manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS yang akan dilaksanakan bagi menepati janji kepada rakyat. Jadi ada dua perkara yang kita hendak wujudkan di negeri ini ya. Satu ialah TTG. Pada 19 hari bulan kita akan berbuat perbincangan. Kita akan membuat perbincangan tentang lokasi yang telah kita kenal pasti sebagai tempat sementara untuk TTG. TTG ini mestilah strategik lokasinya ya. Ianya tak boleh jauh daripada bandar, sebab the idea is it is a transit center, tempat transit di mana gelandangan itu boleh bermalam. Jadi kita tidak mahu lagi gelandangan kita ini tidur di kaki lima. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan bengkel penetapan program dan intervensi sosial Majlis Pembangunan Sosial tahun 2022 di Hotel Pullman Miri pada Sabtu. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan akan melawat tempat pusat sokongan komuniti sosial Miri dalam masa terdekat ini. Selepas itu, beliau dan rombongan telah mengadakan lawatan ke Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Miri. Pada tahun 2021, PPDK Miri telah merangkul Anugerah PDK Cemerlang tahun 2021 peringkat kebangsaan pada 3 Disember 2021 dalam Majlis Malam Kasih OKU Keluarga Malaysia bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Beliau mahu PPDK Miri ini boleh menjadi satu contoh kepada PPDK lain agar bersama-sama memberi perkhidmatan yang terbaik kepada golongan orang kurang upaya OKU. Laporan seterusnya, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil telah menyempurnakan program Pemimpin Bersama Rakyat Anjuran Pejabat Daerah Kecil Padawan pada Sabtu. Program tersebut turut menyaksikan penyerahan sijil pelantikan baru Ketua Kaum Kampung Kiding iaitu Boniface Yongsor. Datuk Dr. Jarib memberitahu Kerajaan Sarawak bersedia membantu membangunkan produk-produk pelancongan di kawasan Mambong yang mempunyai keunikan pemandangan dari kawasan tanah tinggi serta terkenal dengan aktiviti mendaki, mandi air terjun dan perkemahan. Jelasnya lagi, selain Kampung Kiding, kampung lain di bawah kawasan Mambong seperti Kampung Sapit, Kampung Asum dan Simuti juga sering menjadi buah mulut para pelancong luar atau tempatan sehingga dinamakan sebagai kampung di bawah Bayu atau The Village Below the Wind. Sehubungan dengan itu, beliau telah meluluskan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Mambong bagi pembinaan sistem peparitan di Kampung Parang termasuk laluan pejalan kaki di Kampung Kiding berjumlah RM100,000. Tambahnya, kini beliau juga sedang berusaha menyediakan bekalan elektrik di Kampung Sapit. Laporan selanjutnya, di Serian, Kerajaan Sarawak telah menyerahkan cek berjumlah RM4.5 juta kepada Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayu DBNA Pusat untuk membina Pusat Komuniti DBNA Serian. Penasihat DBNA Datuk Amar Michael Manyinjawang berkata, pembinaan bangunan baru itu bagi menggantikan bangunan lama DBNA Serian yang telah dirobohkan. Beliau berharap dengan peruntukan tersebut akan mampu membina dan menyiapkan bangunan kemegahan DBNA Serian yang akan menyediakan pelbagai kemudahan dan fasiliti. Katanya semasa berucap dalam majlis makan malam sambutan Tahun Baru 2022 di Kuching pada Jumaat. Manakala di Tembeduk, seramai 29 individu yang mewakili Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS dan pelajar menerima cek peruntukan daripada kerajaan. Simbolik penyerahan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tembeduk Dr. Simon Sinang Bada bertempat di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Tembeduk pada Sabtu. Cek-cek tersebut merangkumi peruntukan khas daripada Perdana Menteri Malaysia sebanyak RM113,000, projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM94,000 dan insentif pelajar sebanyak RM4,000.
Dr. Simon dalam ucapannya turut menasihati semua penerima cek agar menggunakan peruntukan tersebut bagi tujuan menjalankan pelbagai program di dalam kampung untuk dimanfaatkan bersama. Jelasnya setiap dana yang telah dibelanjakan harus dimaklumkan kepada pusat khidmat untuk direkod. Sementara itu, seramai 16 ketua isi rumah KIR Mangsa Ribut di Kampung Opah telah menerima bantuan wang ehsan BWI, Pembaikan Rumah Terjejas Monsun Timur Laut MTL dan Projek Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opah Billy Sujang hadir menyampaikan bantuan berkenaan selepas melakukan pemeriksaan rumah mangsa ribut Monsun Timur Laut yang berlaku pada 4 Januari lepas di Kampung Opah bersama Jawatankuasa Bencana Daerah Bau JBDB pada Sabtu. Menurut Billy, tujuan pemeriksaan berkenaan adalah untuk melihat semula tahap pembaikan dan memantau pelaksanaan projek yang telah dibiayai. Selain kita menyampaikan bantuan wang ehsan, kita nak melihat semula tahap pembaikan yang telah dilaksanakan. Jadi itu tujuan kita melawat ke tapak pada hari ini kerana kita pun hendak melihat juga progress report nanti untuk dihantar semula kepada pihak SDMC. Selain daripada pihak saya sendiri daripada pusat khidmat untuk memantau pelaksanaan projek yang telah kita biayai. Katanya bantuan tersebut disalurkan menerusi JBDB itu melibatkan peruntukan bantuan wang ehsan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan jumlah kadar RM1,000 kepada setiap mangsa. Manakala bantuan peruntukan bagi pembaikan rumah terjejas Monsun Timur Laut pula adalah sebanyak RM148,050 yang dibiayai oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Selain bantuan itu, Pusat Khidmat Dun Opah juga turut membiayai sebanyak RM141,000 melalui PPRMS dan berharap kerja-kerja pembaikan pada kerosakan mengikut standard senarai kuantiti PQ Jabatan Kerja Raya JKR itu akan dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Dalam tempoh sehari dua ini, kita berharap semuanya akan selesai. Dia akan dapat dibaiki mengikut mana standard seperti mana yang telah digariskan oleh pihak JKR tadi, yang telah membuat BQ untuk keseluruhan kerosakan yang telah kita kena kasih. Ini akan membantu mereka-mereka yang terjejas dan setakat yang kita mampu, memang itulah yang kita bantu dan itulah tanggungjawab kita, terutama sekali saya sendiri sebagai wakil rakyat dan juga daripada pihak bencana daerah dan juga kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah awal datang membantu, dan sebelum itu pihak bomba dan penyelamat tim Encik Tawang dan juga APM adalah orang-orang yang pertama datang untuk melihat keadaan bencana. Dalam pada itu, pengerusi JBDB merangkap Pegawai Daerah Bau, Anilia Sia memaklumkan bahawa pemberian bantuan BWI dan pembaikan rumah terjejas Monsun Timur Laut tersebut adalah prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan NADMA dan JPBN Sarawak yang harus dilaksanakan dalam tempoh masa 10 hari selepas berlaku kejadian bencana. Kerja perbaikan sepatutnya bermula dan yang keduanya bantuan wang ehsan mesti diagihkan mengikut SOP 10 hari maksimum, ya 10 hari. Jadi kita di Jawatankuasa Bencana Daerah telah diamanahkan oleh pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC. Keperkembangan banjir, pemantauan ke kawasan berisiko banjir terus dilakukan Angkatan Pertahanan Malaysia APMC Munjan. Kali ini melibatkan Taman Hijrah, Kampung Kelekar dan Kampung Sabun. Hasil pemantauan dilakukan di lokasi-lokasi terbabit mendapati paras air masih lagi berada di dalam keadaan terkawal dan tiada proses pemindahan dan tiada pusat pemindahan sementara PPS juga dibuka. Menurut APM lagi, pemantauan ke kawasan yang berisiko banjir akan terus dilakukan dari semasa ke semasa. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.